Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, juzuk yang ke-15, sambungan kita ayat yang ke-52. Ayat 52, Allah Ta'ala gambarkan suasana keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat. Ayat ini tafsir pimpinan Jawi, muka surat 597. 597. Baik, kita baca ayat dulu. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Balik kepada ayat 52. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'iya allazina za'amtum, dan ingatlah, wadhkur, ingatlah akan masa Allah berfirman. Allah berfirman kepada golongan musyrikin, nadu syuraka'i, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. Ini ayat ni cabar, perli. Orang Kelantan kata nganying, panggil member-member awak tu. Kata jadi partner saya, mari sini. Allahu Akbar. Lalu mereka memanggilnya, panggil sungguh buat kafir ni. Dia tak tahu nak pergi mana dah kan. Waktu sangat gawat, dia panggil. Berhala, toko kayu, tok ayah, panggil lah. Tetapi sia-sia sahaja. Falam yastajibu lahum, tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut pun seruan mereka. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Wal-'iyazu billah, kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada ghadabillah. Tengok nota 745. Allah SWT telah sebut dalam dalam ayat yang lepas tentang orang-orang musyrik dalam dunia. Wa hakama bi jahlil musyrikin, Allah kata puak musyrikin itu puak jahil, puak bodoh. Dia telah membatalkan fahaman syirik dengan sebatal-batalnya. Maka di sini Allah ceritakan di akhirat pula macam mana keadaan mereka.
akhirat macam mana keadaan mereka. Tengok nota 745. Kaum kafir musyrik diperintahkan pada hari kiamat supaya memanggil makhluk-makhluk yang mereka sembah dahulu atas dunia dulu. Panggil member awak, sembahan mana, supaya menolong mereka dari azab. Lalu mereka memanggil, meminta pertolongan, tetapi makhluk-makhluk itu tidak berdaya menjawab, apalagi menolong. Atas dunia dulu dia tak jawab dah, berkelip mata pun tidak. Lalu kesemuanya diseksa dalam neraka, wal-iyazubillah. Jadi baru ni kita dah timbul kumpulan-kumpulan berhala yang disembah itu tokoh kayu, batu. Kenapa dia bersalah? Kenapa dia dicampur dalam neraka? Jawab, itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Mereka golongan itu menjadi bahan bakar sekali dengan toke-tokenya sekali. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Waj'alna bainahum mawbiqa. Kami jadikan dua-duanya, al-abid wal ma'bud, semuanya binasa belaka. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Bersama dalam tempat yang dikenakan azab. Sekarang kita pindah kepada ayat 53. Keadaan orang kafir setelah mereka tahu dia akan pergi ke neraka, apa keadaan respon mereka? Wa ra'al mujrimuna an-nar. Dan orang-orang yang berdusta itu tetap akan melihat neraka. Wa ra'al mujrimuna an-nar. Dia tengok di depan mata dia, kalau Allah ya Rabbi. Tengok dengan mata sendiri dah. Atas di dunia dulu dia tak tengok, dia dengar nabi-nabi dia cakap, para pendakwah baca kitab tunjuk pada dia ni neraka, ini syurga, tak mau. Masya Allah, hari kiamat dia tengok sendiri dah. Dia panggil ayana fatayaqanu. Dia tengok, dia pun yakin. Ada sungguh. Ingatkah kita ni kena kelentong ke nabi-nabi je, kena kelentong ke para pendakwah je? Ada sungguh. Bila ada sungguh apa jadi? Fazannu annahum muwaqi'uha. Maka mereka yakinlah ketika itu bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa. Dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya. Tak jumpa lorong, tak jumpa jalan dah nak balik, nak melepaskan diri, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi peluang. Habis apa jadi? Ikutlah. Kenapa kamu atas dunia dulu sombong? Kenapa kamu tak mau ikut dulu? Allahu Akbar. Kita pindah kepada ayat 54 tentang bayanul Quran. Peranan Al-Quran menjelaskan keadaan, menyatakan suasana yang ada. Ayat 54. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Dan demi sesungguhnya kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara dalam Al-Quran ini untuk umat manusia, dari segala jenis contoh bandingan. Maknanya Allah Ta'ala buat dalam Quran ini macam-macam. Ada amaran, ada arahan, ada khabar gembira, ada khabar menakutkan, ada hukum, ada kisah. Pelbagai uslub dibawa, pelbagai cara ditunjukkan. Untuk apa? Supaya manusia
tercuit, terbuka hati dia untuk beriman. Tapi apa boleh buat, hati telah tersumbat, hati telah tertutup. Allahu Akbar. Mengikut dalam tafsir ni kata, puak-puak kafir setelah mereka berbangga diri, besar diri ke atas orang fakir miskin, fuqara'il muslimin, dengan harta dia banyak, pengikutnya ramai, bayyana ta'ala bil wujuhil katsira, Allah Ta'ala menjelaskan dalam pada banyak cara mengatakan bahawa apa yang mereka bawa itu batil. Maka dibawanya di sini ayat ini, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Walaqad sarrafna ay nawwa'na. Ini bahasa Arab. Dalam terjemah kata, kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara. Wa karrarna, dan kami juga ulang-ulang cerita. Wa bayyana, kami menjelaskan fi hadzal Qur'an linasil al-amsal, bandingan, contoh, bi ibaratin mukhtalifah, dengan berbagai-bagai gaya bahasa, wa asalib mutanawwi'ah, dan uslub yang pelbagai, supaya apa? Liyaqilu, supaya mereka berakal, boleh berfikir, wa yatadzakkaru wa yatta'izu, mengambil pengajaran, mengambil nasihat untuk menerima kebenaran. Tapi apa boleh buatlah, manusia ni apa boleh buat, cakaplah apa benda pun tak jadi. Maka Allah Taala gambar di sini, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahan. Kita manusia ni suka berbantah. Jadi pasal itulah ada pengkaji buat kajian, dia kata kalau Allah Ta'ala sebut al-insan dalam Quran, banyak benda yang negatif dia panggil. Al-insanu fil Quran, tengok, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, manusia ni suka berbantah-bantah, suka berdebat, suka macam-macam suka kan. Jadi dia kata dalam ayat surah An-Nisa, Allah kata, tengok tanda tuan-tuan, kita tadabbur di sini tentang manusia disebut dalam Quran, di antaranya ad-dha'f, yang tadi kita tak nombor satu ni sebab ayat kita baca. Ad-dha'fu nombor dua, manusia itu lemah. Tengok dalam surah An-Nisa ayat 28, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Lemah pula manusia. Bila manusia ni kuat? Yang ketiga, dalam surah Al-Asr, manusia itu rugi. Innal insana lafi khusr, manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang baik. Manusia suka bantah-bantah, suka berlawan, kufur nikmat, ingkar. Tengok dalam surah Ibrahim, surah Ibrahim, innal insana lazalumun kafar. Dalam surah Al-Adiyat ayat 6, innal insana lirabbih lakanud. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Manusia ni suka berbantah, suka berdebat. Dalam suratul Nahli, khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Dalam ayat kita ni Kahfi, wa kana al insanu aktsara syai'in jadala. Dalam surah Al-Anbiya ayat 37, khuliqal insanu min ajalin, manusia ni dijadikan gopoh, belorak, nak cepat. Masya Allah, tabarakallah. Sifat manusia juga halu', resah, keluh kesah. Tengok dalam surah Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khuliqa halu'a, manusia ni mudah putus harap, gopoh dia, resah. Illal musallin, tengok pada ayat lain. Kemudian
macam mana lagi, banyak lagi lah. Yang pentingnya kalau kata sifat manusia dalam Quran, Allah Ta'ala sebut manusia je, banyak disebut negatif. Wallahu alam. Nak suruh kita mikir bahawa kita ni banyak sifat negatif di dalam diri kita, maka dengan wahyu, dengan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan naik taraf, keluar daripada sifat yang tersebut. Tengok satu cerita. Ada kisah ni. Satu malam, ini Sayyidina Ali sendiri cerita tentang diri dia. Kalau kita tak cerita dah hak kita, tapi orang yang bersifat amanah, orang yang bersifat jujur, mereka akan laporkan apa yang berlaku. Kata Sayyidina Ali, satu malam bapa mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah dia. Tarakahu, mari tengah malam. Dia dengan Fatimah tidur. Nabi bertanya, "Ala tusallun?" Ali, Fatimah, tak solat malam ke? Nabi tanya. Faqala Ali, Ali pun jawab. Masya Allah, menantu jawab. Dia kata apa? Innama anfusuna biyadillah. Kita ni, jiwa kita ni Allah Ta'ala yang berkuasa. Fa iza sya'a yang ba'asana ba'asna. Kalau Tuhan kejutkan kita sedar, kita bangun solat. Mana Ali jawab? Patutnya dia kata insya-Allah kita bangun solat. Tapi Ali kata kita ni tak ada kuasa, Allah Ta'ala yang berkuasa. Kalau Tuhan gerak kita nak bangun, kita bangunlah. Fansarafa Rasulullah sallallahu. Nabi kita sudah bercakap ni, dia balik. Bila dengar Ali jawab macam tu, Nabi balik, tak cakap banyak. Walam yarji' ilaiha syai'an. Ali kata dia tak jawab apa, tak respon kepada apa yang saya kata tadi. Tak kata nasihat, Ali jangan cakap macam tu. Summa sami'tuhu wa huwa mudbirun. Dia keluar daripada rumah Ali. Ali kata aku dengar dia dalam keadaan dia nak balik tu, yadribu fakhidahu. Nabi kita tepuk paha dia, tepuk di paha. Dia baca ayat ini, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Allahu akbar. Sesungguhnya manusia itu suka berbantah. Orang lagi nasihat suruh bangun, dia lagi jawab tak. Itu nyawa kita ni di tangan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini sahih dalam Bukhari wal lafzu lahu, dan juga diriwayat oleh Muslim. Kata di ulama Islam, tanda tuan-tuan, tanda hazal hadis, hadis ini, hadis kisah Ali ini, nassun fi zammi man arada al-amra bil qadar. Nas, Allah Ta'ala cela orang yang nak membantah satu benda dengan takdir Allah. Sebab Ali kata anfusuna biyadillah, nyawa kita ni, roh kita ni di bawah kuasa Allah. Istinadan ilal qadar fi tarkim tisal amr. Kita guna hujah qadar untuk nak meninggalkan arahan. Wahya fi nafsiha kalimatu haqqin. Perkataan itu betul. Nyawa kita, jiwa kita ni di bawah kuasa Allah. Ada kalam sahih. Semua benda di bawah kuasa Allah. Tetapi tak boleh digunakan untuk membantah perkara yang tersebut. Dan ini termasuk dalam bantahan yang dicela. Sebab itulah Nabi kita sallallahu kata, wa kanal insanu aksara shay'in jadala. Manusia ni suka berbantah. Tengok dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Baik. Habis macam mana kita nak menangin ni masalah sesuatu dengan takdir? Kita tak boleh nyalah takdir. Awak bangun tak solat witir malam tadi? Bangun? Dah. Kenapa? Saya dah koci jam pukul 5.30, pukul 5.40. Tapi takdir Allah SWT, kuasa nyawa kita di tangan Allah. Aku tak sedar nak kata apa. Tak boleh kita menyalahkan takdir. Begitu
kita menyalahkan kita bahawa kita bagi tutup jam loceng. Kita sedar celek tengok jam tak bangun. Siapa salah? Kita. Kenapa nak menyalahkan takdir? Maka kita kata ayat ini, hadis ini mencela orang yang membantah sesuatu benda dengan takdir Allah. Contohlah kita kata kita ada mau'id, kita ada janji dengan orang. Janji dengan orang. Pukul 10 mesyuarat di sini. Pukul 11 tak sampai lagi. Bila mari-mari, maaf bang, maaf dah saudara, ahli-ahli meeting semua mesyuarat. Takdir Allah SWT, saya nak turun pukul 8 tadi, tapi kita punya ada masyarakat lain tertidur. Sudah tidur, tengok kereta tak ada angin, kena tukar tayar dulu. Maknanya dia punya golek pusing, nak menyalahkan takdir, meletak atas dasar takdir. Kita kata lah, dah awak tahu ada mesyuarat hari ni, perjalanan jauh, kenapa tidur? Ini dia panggil tak boleh berhujah dengan takdir untuk nak membetulkan keadaan kita. Kita kena nyatakan kesalahan kita, kemudian kita kembali kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Itu boleh. Yang pentingnya manusia ni suka berbantah. Kita pergi kepada ayat 55. Ayat 55. Maaf, ada nota di bawah. Nota 746, berbagai-bagai contoh tauladan yang memberi pengajaran untuk kebaikan dunia dan akhirat telah dihuraikan di dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai cara, tetapi masih ramai manusia yang tidak mau insaf, tak mau menerima, tak mau sedar. Ini ialah kerana manusia menurut tabiat semula jadinya banyak sekali bantahan-bantahan dan dalihannya. Pasal itulah kita kata beberapa ayat yang Allah Ta'ala gambarkan sifat manusia dalam Quran ini negatif. Illa, tapi dia ada illa allazina amanu, illa musallun. Jadi kecuali itu je yang kumpulan. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ad-dunya mal'un natun wa mal'unu ma fiha. Ad-dunya, tengok dia punya hadis, ad-dunya mal'una. Dunia itu kena laknat. Wa mal'unu ma fiha, dan dilaknat benda-benda yang ada sekali dengan dunia. Allahu akbar. Ad-dunya mal'unatun, mal'unu ma fiha, dilaknat sekali dengan dia, ghaira zikrillah wa ma wala, kecuali zikir kepada Allah Ta'ala dan yang seumpamanya. Wa ma walahu wal alim wal muta'allim, ada riwayat lain kata orang alim dan orang muta'allim, orang belajar. Ini yang dilepaskan daripada laknat yang tersebut. Jadi kalau kita nak jadi orang lepas daripada laknat ini, marilah kita apa? Kita keluar daripada kelompok biasa, kita jadi orang penuntut ilmu, ataupun kita menjadi orang yang menyebarkan ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim, At-Tabarani dan lain-lain. Ulama-ulama muhakkikun kata ada kata sanad dia hasan, sanad dia baik. Jadi kita kata alhamdulillah. Baik, kita berpindah kepada ayat 55. Wa ma mana'an nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman tatkala datang petunjuk Al-Quran kepada mereka, dan daripada meminta ampun kepada Tuhan mereka, melainkan kerana kedegilan mereka dan kerana mereka menunggu didatangnya azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu, binasa habis.
atau didatangi azab yang dilihat dan dihadapi. Maknanya manusia ni lah gitulah. Dia tak dengar kata wa ma man ana minal iman, tidak ada yang menghalangnya mereka nak beriman dengan benda yang benar ini, ataupun nak minta ampun dengan Allah atas kesalahan mereka, illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin, kecuali apa yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla bahawa mereka orang yang tidak beriman, yastamiruna ala kufrihim, berterusan dengan kekufuran mereka sehingga datanglah apa dia? Sunnatullah, ketetapan Allah Azza wa Jalla yang telah dibuat kepada umat-umat yang terdahulu, engkar binasa. Nabi-nabi juga telah diberi maklum bahawa tidak ada lagi orang yang beriman selepas pada ada yang sedia ada ni. Sebab tu Nabi Nuh berani berdoa. Jadi kita hari ni pendakwah jangan doa tak terpasal. Kita doa biar mati habis buat kapi ni banyak hijau lah. Jangan sekali-kali. Jadi kebinasaan itu datang setelah berlakunya dakwah, setelah berlakunya perbincangan. Mereka juga telah minta macam-macam bukti, telah diluluskan, kemudian masih lagi engkar, ketika itulah datangnya kebinasaan. Au ya'tiyahumul azabu qubula, ataupun azab mari depan mata dia. Masya-Allah. Jadi bila mari azab kak, beriman dahlah dia. Nabi tolong, kami nak ikut dah. Nabi dia kata nak buat apa? Nasi sudah menjadi bubur, tak boleh nak tukar, jadilah jadi beras. Maknanya azab sudah datang, apa boleh buat aku? Habis binasa. Ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Allahu Akbar. Dan tidak kami mengutus rasul-rasul alaihimussalatu wassalam melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran, dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu. Dia bantah, bukan bantah dengan ilmu, dia panggil bantah dengan kerah keng, bantah dengan kerah kepala. Ini yang kita bimbang hari ni. Kita ni pun, masyarakat kita ni pun ada juga perangai lagu ni kan. Kalau dia bantah dengan ilmu, kita kata menasabah. Tapi kalau bantah dengan hawa nafsu, dengan kerah kepala, ya, sebab orang-orang yang dia tak suka, dia bantah. Orang yang dia tak suka, orang yang dia tak setuju, walaupun kita bawa hujah bersama pun, kalau orang dia tak orang panggil tak ngam, tak suka, dia tak akan ambil. Itulah sikap manusia yang kita kata negatif tadi, yang tak baik. Dan mereka jadikan ayat-ayatku, bukan sakat dia bantah, bukan sakat dia main-main, wattakhazu ayati, mereka jadikan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah Ta'ala ni, wa ma unziru, dan amaran yang diberikan kepada mereka, huzwa, main-main, ejek-ejekkan, perli-perli. Orang kita Kelantan kata nganyi. Perli, ejek itu dia panggil nganyi, bahasa Kelantan nganyi. Ini di antara ayat kalimah yang famous, yang kita suka gurau dengan kawan-kawan kita orang Arab ni. Kita ajar ni di antaranya. Kalau Arab mari nak belajar bahasa Melayu, ata'allam lughah Malaysia. Bagus. Kita budak-budak kita ni lah, dia pun ajar menganyi, menyanyi. Pening Arab dia tak ada bahasanya ni. Kalau ga tak apa, ga biasa je guna, gai. Dagai contohnya itu biasa. Tapi nganyi payah. Gurau-gurau lah dengan kawan-kawan macam mana dah. Tapi kalau dia boleh sebut itu, hebatlah dia. Baiklah. Allahu Akbar.
kesimpulan daripada apa yang kita ada ni, walaqad sarrafna fi hadzal Quran, dalam Quran itu Tuhan kata aku bagi macam-macam contoh supaya kamu ikut, kamu faham, kamu sedar. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala gambarkan kepada kita azamat Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran, dan kemuliaan Al-Quran itu duduk di mana? Duduk di, ada semua dalam Quran. Pelbagai gaya, uslub, semua ada. Nak dengar hukum, ada hukum. Nak dengar apa ni, cerita, ada cerita, ada kisah. Nak dengar apa ni, apa saja yang gembira, yang tak gembira, semua ada. Itulah dikatakan Al-Quran. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala tegur manusia ni suka berbantah. Kita nak bantah boleh apabila diperlukan. Orang hina Islam, orang buat nganyi ke Islam, kalau kita diam lagi, kita ketika itu dikatakan kita ni syaitan bisu, manusia yang tak reti, tidak ada etika, tidak ada adab. Sebab apa tak ada adab? Sebab orang hina Islam kita buat tak tahu. Baik, kita pergi kepada ayat 57. Wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idhan abada. Allah. Wa man azlam, dan tidaklah ada manusia yang lebih zalim dari orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling daripadanya dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Tangan dia buat macam-macam, Allah Ta'ala peringatkan kepada dia, dia tak ingat. Dia lupa dah kejahatan yang dia buat. Tak kira dengan tangan, kaki, cuma kita kata hazihi ma janat yadahu, maknanya ini hasil kerja tanganmu ni, maknanya tak kira dia buat dengan tangan ke, dengan kepala ke, dengan kaki ke, yang pentingnya dia buat. Dia terlupa dan dia tak mikir waktu buat tentang akibat, kesan buruk, dan dia juga tidak bertaubat. Apa jadi? Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka. Hati mereka tertutup, tak boleh nampak kebenaran dan tak boleh terima yang benar. Na'udzubillah. Dia dengar, tak tuli dia, tapi dia tak boleh nak fikir. Dia tak tahu apa yang terjadi. Wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumbat yang menyebabkan mereka pekak, tuli, tak dengar kebenaran. Dengar lagu, dengar, kebenaran tu tak dengar. Wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada, dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan demikian mereka tidak sekali-kali akan beroleh petunjuk hidayah selama-lamanya. Habis apa nak buat? Orang macam ni sifat dia, telinga dia sumbat, mata dia buta, mulut dia bisu daripada menerima, mendengar, bercakap kebenaran, maka mereka ini tak akan dapat hidayah selama-lama. Itulah kata putus daripada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila lan
يجدوا من دونه موئلا. Dan Tuhanmu amat pengampun, lagi melimpah-limpah rahmatnya. Jika ia mahu menyeksa mereka di dunia disebabkan apa yang mereka telah usahakan, tentulah ia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka. Tetapi Allah tidak berbuat demikian. Bahkan ditentukan bagi mereka satu masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat perlindungan yang lain daripada Allah. Itulah dia kata rahmatnya Allah kepada hamba dia. Dia punya cara dengan hamba dia diberi tempoh. Beri tempoh. Mu sombong, kamu kamu kerah kepala, kamu apa saja pun selagi tak sampai tempoh dia, dipersilakan. Tapi ingat, sudah sampai tempoh, la yuflit. Pada tu dalam hadis Nabi kata innallaha yumhil. Allah Taala bagi tempoh tangguh lil zalimin, fa iza akhazatu lam yuflit. Tapi kalau Tuhan ambil tindakan, mereka tak akan lepas. Dalam surah Fatir, tanda surah Fatir ayat 45, kita telah baca Allah Taala beritahu kepada kita, walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu, kalau Allah nak ambil semua tindakan dengan sebab perbuatan manusia derhaka atas dunia ini, ma taraka ala zahriha min dabbah, tak tinggal seekor pun makhluk yang melata atas muka dunia ni, habis binasa. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tapi Allah Taala perlewatkan sampai tempoh yang dia kendaki. Mau ila tempoh yang Allah Taala nak, sama ada hari kiamat ataupun yang awal sikit mati. Dia dua ya tempoh kita ni. Kalau kita tak kiamat lagi besar tu, kita sendiri kiamat. Bila? Apabila mati. Bila seorang tu mati, maka orang itu dianggap dia sudah kiamat. Ingatlah, kalau orang itu mati, dia dianggap sudah kiamatlah bagi dia. Itu dia panggil kiamat individu. Baik, kita akhiri siri ini dengan ayat 59. Ayat 59. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim maw'ida. Dan penduduk negeri-negeri yang derhaka itu kami telah binasakan tatkala mereka melakukan kezaliman, dan kami telah tetapkan suatu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Maknanya tempoh sudah ada. Tengok nota di bawah 747, yakni kaum Ad, Samud dan lain-lain yang kufur engkar yang telah hidup dalam zaman yang lalu, mereka dibinasakan ketika sampai masanya. Demikian juga halnya umat-umat yang lain yang datang sesudah itu akan dibinasakan pada masa yang tertentu jika mereka kufur engkar, tak taubat, tak berhenti daripada taubat, maka kebinasaan itu berlaku. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ini menggambarkan kepada kita apa dia, iaitu orang-orang dulu, kaum Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, Lut dan lain-lain, mereka telah binasa. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kepala-kepala penyagak mereka, orang-orang gedebel mereka hanya berehat seketika. Nabi kita keluar daripada Mekah, dia pun relax lah, habis lah. Relax lama mana? Nabi keluar Rabiul Awal, akhir Safar, tahun yang pertama, Rabiul Awal tahun yang kedua, lebih kurang setahun setengah. Mereka datang ke Badar. Abu Jahal dan geng-geng dia 70 orang laqau hatfahum telah mati dan dicampakkan dalam telaga di Badar. Itu jelah tempoh yang Allah Ta'ala bagi pada mereka sesuai dengan tempoh Nabi berada di Madinah hanya 10 tahun. Nabi Nuh masa dia panjang, Nabi-Nabi lain pun tempoh dia panjang. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, kesimpulan daripada ayat kita,
Mana tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang diberi peringatan dia tak mau ingat. Tidak ada orang lebih zalim daripada orang yang melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla dari sudut akidah. Tapi dari sudut perbuatan orang zalim itu orang zalim lah. Kena ke orang, ambil harta orang, rampah, kata, buat tuduhan kepada orang. Dalam ayat ini kita baca juga Allah kata dalam hati mereka ada tutup, telinga dia sumbat. Kata ulama tadabbur, ayat ini menggalakkan kita supaya belajar Al-Quran, korek telinga, buka mata, buka kita punya ceria minda kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Allahu Akbar. Kata Al-Hasanul Basri, tanda kata Hasan Basri, ma anzalallahu ayatan, Allah SWT tak turun mana-mana ayat illa wahwa yuhibbu an yu'lama. Allah suka kita faham, kita tahu apa yang diturunkan itu. Kita ini pakai boleh dibaca tu kira jadi itu. Lah, ada lagi peringkat yang tinggi. Peringkat apa? Peringkat orang yang memahami. Itu paling tinggi sekali. Kata Mujahid, ulama tabi'in, dia kata apa? Aradtul mushafa ala Ibn Abbas. Aku pergi baca Quran depan Ibn Abbas. Ibn Abbas ni kan pakar bagian Quran. Daripada awal Quran sampai ke akhir, marat, beberapa kali. Aqifu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Setiap ayat aku baca, aku tanya Ibn Abbas apa maksud, apa huraian dia. Kita kata Masya Allah, ulama tabi'in masih lagi bertalaki harfian belajar dengan sahabat. Kita hak ujung-ujung ranting ni tak mau belajar pula. Na'udzubillah. Ini yang dikatakan manusia yang pelik. Tak tahu, tak erti, tak mau belajar. Itu pelik lah. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita. InsyaAllah bermula ayat 60, bermulalah episod pengembaraan talibul ilmi, penuntut ilmu yang ikhlas mencari ilmu, iaitulah pengembaraan Sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.